Pada asalnya, KBSR merupakan kurikulum baru sekolah rendah yang diperkenalkan pada tahun 1983. Kemudian, KBSR ditukarkan kepada nama baharu iaitu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah pada tahun 1993. Namun begitu, hanya nama yang ditukar tetapi kandungan kurikulum masih sama. KBSR merupakan pendidikan awal untuk memenuhi tuntutan fardu ain yang memberi tumpuan terhadap proses perkembangan intelek, rohani, emosi dan jasmani murid-murid. KBSR juga menekankan terhadap kemahiran asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. KSSR merupakan kurikulum standard sekolah rendah. Ia diperkenalkan pada tahun 2011 dan dilaksanakan secara berperingkat. KSSR merupakan proses melakukan sesuatu perubahan holistik terhadap kurikulum yang melibatkan reka bentuk, bahan, organisasi, pengurusan, kandungan, pedagogi, peruntukan masa dan kaedah pentaksiran. KSSR menekankan aspek 4M iaitu membaca, menulis, mengira dan menakul. Ia juga menjelmakan kesepaduan ilmu akli dan nakli serta merangkumi pembentukan dan pembangunan insan mulia yang berkeupayaan menyumbang ke arah pembangunan tamadun bangsa dan negara. Yang pertama, reka bentuk kurikulum. Bagi kurikulum KBSR, ia menekankan 3 aspek utama iaitu komunikasi, manusia dan alam sekeliling. 3 bidang ini direka bagi memastikan perkembangan murid secara menyeluruh untuk membangunkan negara dan menyemai perpaduan melalui sistem pendidikan yang sistematik. Bagi kurikulum KSSR pula menekankan 7 aspek utama iaitu komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, perkembangan fizikal dan estetika, sains dan teknologi dan keterampilan diri. Penambahbaikan reka bentuk dalam KSSR bermatlamat untuk memperluaskan skop pembelajaran murid di peringkat sekolah rendah dan memberi banyak peluang kepada mereka untuk menjalani independent learning. Seterusnya, kita akan lihat dari aspek bahan kurikulum. Bahan kurikulum bagi KBSR ialah sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Sukatan pelajaran mengandungi objektif dan tumpuannya yang tersendiri. Contohnya, untuk tajuk asas ulum syariah mempunyai objektif yang tersendiri iaitu murid mampu mengamalkan ibadah-ibadah asas fardu ain dan memahami fardu kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam. Dan tumpuannya ialah cara murid-murid melaksanakan ibadah dalam kehidupan seharian. Huraian sukatan pembelajaran pula ialah memperjelaskan maksud dan kehendak sukatan pelajaran iaitu tajuk yang perlu diajar. Ia mempunyai 3 organisasi iaitu bidang pembelajaran contohnya rukun iman, hasil pembelajaran contohnya murid mampu menyebut rukun iman dengan betul, cadangan pengalaman pembelajaran iaitu melakukan aktiviti bernasyid agar rukun iman lebih mudah diingati oleh para pelajar. Bagi bahan kurikulum KSSR mempunyai 3 organisasi utama iaitu standard kandungan, standard pembelajaran, standard prestasi. Standard kandungan ialah penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut tahu dan lakukan dalam satu tempoh persekolahan, merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Contohnya seperti mat asli.
Organisasi kedua pula ialah standard pembelajaran. Standard pembelajaran ialah suatu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Contohnya, murid mampu membaca dan mengenal huruf mat asli dengan betul, iaitu alif, waw dan ya. Organisasi yang ketiga ialah standard prestasi, iaitu satu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap prestasi yang perlu murid pamerkan sebagai tanda bahawa mereka telah menguasai perkara tersebut. Contohnya, murid mampu membaca dan mengenal huruf mat asli dengan betul. Aspek yang seterusnya ialah sukatan pelajaran. Bagi KBSR, yang pertama ialah pendidikan asas tilawah Al-Quran. Contohnya, murid mampu membaca Al-Quran dengan fasih. Yang kedua, pembentukan akidah dan bimbingan asas fardu ain. Contohnya, murid mampu menyebut kebesaran Allah yang ada di sekeliling mereka dan melaksanakan ibadah-ibadah asas. Yang ketiga, pemupukan amalan fardu ain dan kifayah yang dituntut oleh syariat. Yang keempat, penerapan adab yang berteraskan akhlak Islamiah ke dalam diri murid. Contohnya, adab ketika menuntut ilmu. Sukatan pelajaran bagi KSSR ada 5 modul utama. Yang pertama, modul Al-Quran. Fokus utama ialah membaca Al-Quran dengan betul, fasih dan bertajwid, menghafaz dan memahami surah Al-Fatihah dan surah tertentu daripada juzuk amma. Modul kedua ialah hadis, memahami maksud hadis dan menghayati pengajarannya. Contohnya seperti hadis larangan minum sambil berdiri. Seterusnya ialah modul akidah. Tumpuan utama ialah membentuk akidah yang benar dan mengaplikasinya dalam kehidupan seharian. Contohnya, mengetahui kebesaran Allah. Yang keempat, modul ibadah. Penumpuan kepada pelaksanaan ibadah dan peraturan dalam pelaksanaannya. Contohnya seperti solat 5 waktu. Dan yang terakhir, modul sirah. Mengetahui sirah Rasulullah dan mengambil pengajaran serta mengaplikasikan dalam kehidupan. Aspek seterusnya ialah bentuk penilaian yang dilaksanakan. Di dalam KBSR, penekanan diberikan kepada penilaian formatif dan summatif. Formatif bermaksud penilaian yang dikendalikan oleh guru, contohnya kuis bulanan dan latihan amali. Skop penilaian ini merangkumi aspek afektif, kognitif dan psikomotor. Bagi summatif pula, ianya bermaksud penilaian yang berpusatkan Lembaga Peperiksaan Malaysia, iaitu melalui peperiksaan UPSR. Penilaian secara summatif lebih ditekankan dalam KBSR berbanding formatif. Ianya berpusatkan kepada guru. Bagi KSSR pula, penekanan diberikan kepada penilaian formatif dan summatif sama seperti KBSR, tetapi bentuk penilaiannya adalah berlainan. Contohnya, di dalam formatif, penilaian dilakukan secara berterusan sepanjang tempoh pembelajaran berlaku dengan tujuan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid. Guru juga menggunakan komponen pentaksiran berasaskan sekolah PBS dengan menggunakan kaedah pentaksiran yang pelbagai. Bagi summatif, penilaian yang berpusatkan Lembaga Peperiksaan Malaysia, iaitu melalui peperiksaan UPSR, masih digunakan sama seperti KBSR. Di dalam KSSR, penilaian secara formatif lebih ditekankan. Ianya bersifat autentik dan holistik. Aspek terakhir bagi perbezaan KBSR dan KSSR ialah pengagihan masa. Bagi KBSR, masa yang diperuntukkan bagi sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan adalah sama, iaitu 240 minit bersamaan 4 jam seminggu. Bagi KSSR pula, jumlah masa pembelajaran dapat dibahagikan kepada 2 kategori, iaitu sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Bagi sekolah kebangsaan, masa yang diperuntukkan adalah 180 minit bersamaan 3 jam seminggu. Manakala, sekolah jenis kebangsaan diperuntukkan dengan masa 120 minit bersamaan 2 jam seminggu.
Terdapat beberapa persamaan yang dapat dilihat dalam KBSR dan KSSR. Pertama, menekankan kemahiran membaca, menulis dan mengira. Yang kedua, penilaian dilakukan secara summatif iaitu melalui peperiksaan. Yang ketiga, penggunaan buku teks digunakan sebagai bahan kurikulum. Seterusnya, kita akan melihat kelebihan dan kelemahan KBSR dan KSSR. KBSR dan KSSR mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Contohnya, KBSR menggunakan pelbagai pendekatan dan kaedah pengajaran dalam menyampaikan ilmu pengetahuan. KBSR juga tidak menggunakan kaedah hafalan dan hafazan, sebaliknya lebih kepada proses menghayati dan memahami makna pembelajaran. Bagi KSSR pula, guru dapat mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran dengan berkesan kerana penilaian dilakukan secara berterusan sepanjang pembelajaran berlaku. Yang kedua, pengajian disertakan dengan amali yang berkesan kerana pembelajaran berpusatkan pelajar. Kelemahan KBSR yang pertama ialah kesepaduan, pengetahuan, kemahiran dan nilai tidak tercapai sepenuhnya. Kelemahan kedua, KBSR mengurangkan keberkesanan usaha ke arah membangunkan insan yang berilmu, berketerampilan, berdaya saing, berkemahiran dan mempunyai jati diri. KSSR pula mempunyai kelemahan dari sudut pengajian agama Islam semakin berkurang. Selain itu, masa yang diperuntukkan juga tidak mencukupi bagi mengejar sukatan pelajaran yang telah disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Kesimpulannya, KBSR dan KSSR mempunyai ciri dan kelebihan masing-masing. Namun, perubahan-perubahan yang berlaku disebabkan rasional atau alasan yang kukuh serta mengikut kehendak perubahan waktu dan selaras dengan cabaran semasa, maka transformasi perlu dilakukan. Segala penambahbaikan dalam kurikulum ini perlu dilakukan bagi menyediakan warga negara yang mampu menghadapi arus kemodenan dalam menentang cabaran abad ke-21. Ini jelas dapat dilihat dalam objektif KSSR yang lebih berfokuskan kepada kemahiran-kemahiran seperti mengira, berfikir, belajar, saintifik dan teknikal. Kemahiran-kemahiran ini meliputi skop yang lebih luas seperti kemahiran dalam teknologi maklumat. Kemahiran-kemahiran dalam KSSR juga diperlukan bagi menyiapkan para pelajar bagi menghadapi cabaran pada masa hadapan dan mempertingkatkan lagi jati diri daripada peringkat akar lagi.